Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Bersama saya, Cikgu Jun, Cikgu RBT anda. Pada hari ini, kita akan mempelajari RBT tingkatan 3 iaitu di bawah tajuk Bab 2, 2.1 Pembangunan Produk. Baiklah murid-murid, dalam bab ini, apa yang akan kita cuba capai adalah dalam standard prestasi ataupun standard pembelajaran 2.1.2 iaitu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk. Dan ini akan mencapai TP2 iaitu kamu berjaya membuat satu lakaran idea awal yang boleh mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk. Murid-murid, perhatikan situasi dalam video ini. Hani ingin membeli baju idamannya, tetapi wangnya tidak mencukupi. Hani terpaksa menggunakan wang simpanannya yang disimpan di dalam tabung. Namun, apa yang berlaku? Hani menghadapi masalah besar untuk mengeluarkan wangnya daripada tabung tersebut. Setelah wangnya berjaya dikeluarkan, satu lagi masalah timbul. Hani terpaksa mengasingkan siling-siling tersebut dan mengambil masa yang terlalu lama. Hani mendapat idea baru untuk mengatasi masalahnya itu. Daripada situasi tadi, satu produk baru boleh dihasilkan bagi mengatasi masalah itu. Melalui perbincangan dalam projek brief, pemilihan teknologi perlu dibuat. Apakah justifikasi pemilihan teknologi itu? Ia merangkumi langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, kita perlu menentukan sekurang-kurangnya dua gabungan teknologi yang dipilih. Langkah kedua, kita perlu mengenal pasti tujuan penggunaan teknologi itu. Langkah ketiga, kita perlu mengatakan apakah fungsi teknologi yang dipilih. Dan akhir sekali, kita perlu mengenal pasti apakah kebaikan dan kelemahan teknologi yang dipilih. Bagi langkah pertama, iaitu aplikasi pemilihan teknologi yang dipilih, kita telah mempelajari 9 aplikasi teknologi bermula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3, iaitu reka bentuk vertigasi, reka bentuk fashion, teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk sistem aquaponik, reka bentuk makanan, dan reka bentuk mekatronik. Berbalik kepada masalah Hani tadi, Hani ingin mencipta tabung pintar yang menggunakan gabungan reka bentuk mekanikal dan reka bentuk elektrik. Bagi langkah kedua, iaitu tujuan penggunaan teknologi. Reka bentuk mekanikal dan reka bentuk elektrik ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada tabung sedia ada supaya produk yang dihasilkan lebih mudah, selamat digunakan dan mesra alam. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti fungsi teknologi yang dipilih. Reka bentuk elektrik menggunakan bateri untuk membekalkan kuasa bagi menyalakan mentol. Manakala reka bentuk mekanikal menggunakan engsel supaya pintu tabung dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Seterusnya, memudahkan proses mengeluarkan duit shilling. Langkah yang terakhir, kita perlu menganalisis apakah kekuatan dan kelemahan teknologi yang dipilih. Bagi reka bentuk elektrik, kekuatan bateri ialah boleh membekalkan kuasa kepada seluruh sistem, namun ia perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Mentol pula berupaya mengeluarkan cahaya. Suis tekan tutup mempunyai banyak kekuatan, antaranya melengkapkan litar apabila suis ditekan, menyambung dan memutuskan aliran arus, serta harga yang murah
dan mudah didapati. Bagi kekuatan dan kelemahan reka bentuk mekanikal, Engsel berupaya untuk menyambung dua bahan dan membolehkan putaran relatif, manakala tiada kelemahan bagi engsel. Baiklah murid-murid, untuk latihan pengukuhan, cuba kita selesaikan satu lagi situasi. Dalam satu perbincangan projek brief, sekumpulan individu telah bersetuju untuk membina satu pisau pemotong berputar untuk memudahkan kerja-kerja memotong kertas. Cuba murid-murid nyatakan yang pertama, apakah teknologi yang sesuai dipilih? Yang kedua, apakah tujuan penggunaan teknologi itu? Yang ketiga, apakah fungsi teknologi tersebut? Dan yang terakhir, jelaskan apakah kekuatan teknologi itu. Mari kita sama-sama bincangkan. Bagi soalan pertama, teknologi yang sesuai bagi pisau pemotong berputar ialah teknologi pembuatan dan teknologi mekanikal. Bagi soalan kedua pula, tujuan penggunaan teknologi ini adalah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dan guru serta dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti, selamat digunakan dan mesra pengguna. Soalan ketiga, apakah fungsi teknologi yang digunakan? Teknologi pembuatan berfungsi dalam menghasilkan komponen pemegang dan pengikat melalui proses tuangan. Manakala teknologi mekanikal menghasilkan laluan gelongso untuk memudahkan pergerakan pelindung mata pisau dan mekanisme pemutar mata pisau. Soalan yang terakhir, apakah kekuatan teknologi yang dipilih? Bagi teknologi pembuatan, kekuatannya adalah yang pertama, pemegang yang tahan lasak, kedua, mata pisau yang tajam, dan yang ketiga, pengikat pemasangan yang mudah dipasang dan dibuka. Manakala bagi teknologi mekanikal, kekuatan yang pertama mempunyai laluan gelongso yang mudah untuk pergerakan mata pisau dan yang kedua, lubang mekanisme pemutar pisau yang diikat bersama pengikat yang ringkas. Murid-murid, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ingat, pemilihan gabungan teknologi yang sesuai dapat menghasilkan satu produk yang berkesan dan selamat digunakan. Dan yang paling penting, produk tersebut dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Murid-murid, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada mereka yang sudi bersama saya untuk kelas kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.